42. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Maksudnya, atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang sepaham dengan mereka? Kalau ada, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya itu. Dan betul mereka orang benar. Ingatlah, orang-orang yang tidak beriman akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara hari kiamat. Dan mereka diseru melakukan sujud, maka mereka tidak dapat melakukannya. Sambil pandangan mereka tunduk malu, serta mereka ditimpa kehinaan. Dan sesungguhnya mereka di dunia dahulu telah pun diseru untuk sujud, tetapi mereka tidak melakukannya. Sedang mereka dalam keadaan sihat dapat melakukannya. Maka biarkanlah aku sahaja, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Dan aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka. Sesungguhnya rancangan sulitku terhadap golongan yang kufur engkar itu amatlah kuat kukuh. Pernahkah engkau, wahai Muhammad SAW, meminta sebarang bayaran kepada mereka mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan, lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu, sehingga menjauhkan diri dari menyahut seruanmu? Atau adakah di sisi mereka Lauh Mahfuz yang mengandungi perkara-perkara yang gaib, lalu mereka menyalin daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatanmu? Setelah dibaca dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan orang-orang musyrikin yang menentang Nabi SAW, yang berbeza dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang dimasukkan ke dalam syurga, maka Allah menghuraikan lagi tentang kedudukan mereka yang menentang Islam. Bukan sahaja di zaman Nabi SAW ketika ayat ini diturun, bahkan yang menentang Islam hari ini dan sehingga hari kiamat. Allah berfirman, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un." Pada hari didedahkan betis-betis mereka, iaitulah huru-hara hari kiamat. Sebagaimana mereka yang menghadapi huru-hara akan lari bertempiaran, bukan saja betis tubik, bahkan lari lentang pekang yang bertelanjang pun ada. Begitulah huru-hara hari kiamat.
digambarkan huru-haranya. Yauma yukshafu an saq, pada hari didedahkan betis-betis mereka, kaki-kaki mereka. Yukshafu dibaca dengan yukshafu. Dan ada kalangan ulama yang baca dengan nakshifu. Yauma nakshifu an saq, pada hari kami Allah mendedahkan betis-betis mereka ketika berlakunya hari kiamat. Dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas membaca dengan takshifu. Yauma takshifu an saq, pada hari terdedahlah betis-betis mereka. Maksudnya sama saja. Yakni ketika berlakunya huru-hara hari kiamat. Semua qiraat itu memberi maksud yang sama. Walaupun ulama-ulama sahabat dan tabi'in dalam bab qiraat membaca dengan yukshafu, takshifu, nakshifu, maksudnya sama saja. Iaitulah huru-hara hari kiamat. Wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Mereka diajak sujud, lalu mereka tak mampu. Berhubung dengan ini, diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis. Yang pertama riwayat Abi Burdah dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata Abi Burdah, ayahku Abi Musa al-Ash'ari berkata, Abi Burdah ialah anak pada Abi Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang alim, yang dipuji oleh Nabi SAW, yang datang dengan kaumnya daripada Yaman masuk Islam. Dan Nabi memujinya kerana dia adalah seorang sahabat yang alim, yang dilantik menjadi hakim beberapa kali. Contohnya zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang alim dan warak. Abi Burdah anak dia juga alim. Abu Burdah mengatakan ayah dia menceritakan kepadanya, kata ayah dia Abi Musa al-Ash'ari, aku telah mendengar bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, idza kana yaumal qiyamati muthla likulli qaumin ma kanu ya'buduna fid dunya fayadhhabu kullu qaumin ila ma kanu ya'budun wa yabqa ahlut tauhid fayuqalu lahum ma tantazirun wa qad dhahaba an-nasu fayaquluna inna lana rabban kunna na'buduhu fid dunya wa lam narah qala wa ta'rifuna idza ra'aytumuhu fayaquluna na'am fayuqalu fa kayfa ta'rifunahu wa lam taraw qalu innahu la shabiha lahu fayakshifu lahumul hijab fayanzuruna ila Allah ta'ala fayakhiruna lahu sujjada wa tabqa aqwamun zuhuruhum mithla sayasil baqar fayanzuruna ila Allah ta'ala fayuriduna as-sujud fala yastati'un fadhalika qawluhu ta'ala yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un fayaqulu Allah ta'ala ibadi irfa'u ru'usakum faqad ja'altu badala kulli rajulin minkum rajulan minal yahudi wan nasara finnar. Ini hadis Nabi yang salah. Maknanya apabila tiba hari kiamat, dedahkan tiap-tiap kaum apa yang mereka sembah di atas dunia dulu. Bila berlaku hari kiamat, tiap-tiap tahun, tiap-tiap puak bersama dengan apa yang dia sembah di atas dunia. Dia sembah berhala, berhala depan dia. Dia sembah pemimpin, raja pemimpin depan dia. Dia sembah pitih depan dia, stokor ada depan dia. Dia sembah mah perak depan dia. Akan dibawa apa yang dia sembah di atas dunia. Maka tiap-tiap kaum mengikut apa yang mereka abdikan diri. Tiap-tiap kaum mengikut apa yang dia sembah. Lalu tinggal ahlu tauhid, iaitulah mereka yang tegak di atas la ilaha illallah.
Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Mereka tak ada. Mana? Tak nampak apa. Orang lain ada hak sembah. Hak sembah berhala cakun depan. Hak sembah pemimpin hak dia puja ada depan. Hak sembah piti ada tokoh tambun depan. Hak sembah mah perak ada depan. Hak sembah Allah Ta'ala tak ada apa satu. Macam atas dunia lah tak ada apa satu. Tak nampak apa. Lalu dikatakan kepadanya, "Madza tantazirun?" Kamu tunggu apa? Wa qad dhahaba an-nasu fayaquluna inna lana rabban kunna na'buduhu fid dunya wa lam narahu. Orang lain ada yang dia sembah di atas dunia. Puak-puak ni tak ada nampak apa. Kami sembah Tuhan. Lalu mereka kata, "Inna lana rabban." Kami ada Tuhan, Allah Ta'ala. "Kunna na'buduhu fid dunya wa lam narahu." Kami sembah Allah Ta'ala di atas dunia, tak nampak. Allah Ta'ala tak nampak. Pahala pun tak nampak. Dosa pun tak nampak. Tak nampak apa. Dalam keadaan kosong. Orang lain ada belakang cokok-cokok depan. Berhala duduk tungging depan. Piti setambung depan. Mah ada berapa depan dia. Hak dia puja. Duit-duit ada belakang. Lalu mereka tak nampak apa. Kami sembah Allah Ta'ala masa atas dunia dulu. Jawab mereka. Lalu Allah berfirman, "Wa ta'rifunahu idza ra'aitumuh." Mengenal ke Allah Ta'ala itu siapa dia? Mengenal ke? Lalu mereka berkata, "Na'am, kami kenal Allah Ta'ala." Lalu ditanya, "Pakai ta'rifunahu wa lam tarahu." Bagaimana mu kenal Tuhan? Allah Ta'ala mu tak tengok sekali pun Allah Ta'ala. Qalu innahu la syabiha lah. Mereka kata tak ada rupa bagi Allah Ta'ala. Tak ada bandingan, tak ada tandingan bagi Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada seperti Allah sesuatu pun. Kami tak boleh nak gambar. Fayamtaziruna lahumul fayukshafu lahumul hijab. Lalu Allah buangkan hijab. Dinding yang melindungkan diri antara Allah di atas dunia. Dia tak nampak dibuang oleh Allah Ta'ala. Fayanzuruna ila Allah Ta'ala. Fayakhiruna lahu sujada. Lalu mereka nampak Allah Ta'ala dengan sifat yang layak, yang tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan. Lalu mereka pun sujud tersungkur. Di sana ada satu kumpulan yang bersama dengan mereka, duduk dengan orang beriman juga. Mereka jadi kerah, tak boleh sujud. Macam tanduk lembu. Misla sayasil bakar. Seumpama tanduk lembu yang keras. Tak boleh bergerak dan dia nak sujud. Fayanzuruna ila Allah Ta'ala fayuriduna sujud fala yastati'un. Mereka tengok Allah Ta'ala, tak boleh sujud kerah. Mereka ialah orang-orang munafik. Orang yang berpura Islam. Dia semayang juga dengan orang, sujud dengan orang. Saya pun Islam juga, tapi hati dia tak percaya ke Islam. Orang ni Tuhan jadikan dia keras, tak boleh sujud. Inilah firman Allah Ta'ala, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Pada hari didedahkan betis-betis mereka kan huru-hara pada hari kiamat. Lalu mereka diajak sujud, mereka tak mampu sujud. Iaitulah mereka yang kerah macam tanduk lembu. Fayaqulullahu Ta'ala, "Ibadi irfa'u ru'usakum faqad ja'altu balada kulli rajulin minkum rajulan minal yahudi wan nasara finnar." Wahai hamba-hambaku, angkat kepalamu. Aku gantikan tempat-tempat kamu, tempat Yahudi dan Nasrani.
Oleh kerana mereka jadi kafir, mereka masuk neraka, mu ambil tempat-tempat mereka itu, Tuhan kata. Abu Burdah membaca hadis ni depan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ialah khalifah Bani Umayyah yang terkenal dengan adil. Umar bin Abdul Aziz. Ada mazhab Umar bin Abdul Aziz. Kita kenalnya mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Di kalangan ahli sunnah banyak lagi mazhab berpuluh-puluh. Mazhab Sa'id bin Musayyab, mazhab Lith bin Sa'ad, mazhab Daud Az-Zahiri, mazhab Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz ini ada mazhab dia kerana dia juga alim dan dia adalah mujtahid. Dia ni dulu pada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki lagi. Umar bin Aziz ini. Oleh kerana masa itu tidak ada kertas, alat-alat tulis tak banyak, maka mazhab-mazhab ini tinggal dalam hafalan. Tak banyak dicatatkan. Yang dicatat ialah 4 mazhab yang terkenal. Sebenarnya banyak lagi mazhab. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah. Khalifah Abdul Aziz ini ada mazhab dia. Ada hukum-hukum syarak yang dia memberi fatwa lain dengan Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, lain. Dan dianggap ahli sunnah. Jangan tengok ahli sunnah ni 4 tu je, tidak. Banyak berpuluh-puluh lagi. Umar bin Aziz adalah yang khalifah yang alim, yang adil. Abu Burdah baca hadis ni depan Umar bin Abdul Aziz. Bila Umar bin Aziz dengar, lalu Umar bin Aziz berkata, Allahilladzi la ilaha illahu laqad haddatsaka abuka bihadzal hadis. Allah, kata Umar bin Aziz, yang tidak ada Tuhan malaikat dia, betul kamu dengar ayahmu baca hadis ni depanmu? Dia tanya Abu Burdah, betul ke ayahmu baca hadis ni, kamu baca ni? Lalu Abu Burdah bersumpah sebanyak 3 kali. Abu Burdah bersumpah, wallahi, 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 hadis ni aku dengar daripada ayah aku Abu Musa al-Ash'ari. Bila Umar Aziz dengar Abu Burdah bersumpah 3 kali, Umar Aziz berkata, ma sami'tu fi ahli tauhid hadithan wa habbu ilayya min hadha. Kata Umar Aziz, aku tidak pernah dengar kalangan ahli tauhid, ahli yang mengesahkan Allah, hadis yang seperti ini. Kata Umar bin Aziz, hadis ni hadis yang sangat hebat, menyatakan tentang hanya mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan boleh melihat wajah Allah Ta'ala yang tidak sama dengan makhluk. Mereka yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, yang menyembah harta benda, menyembah manusia, menyembah apa saja, sembahlah apa yang dia sembah di atas dunia. Dan orang yang munafik kerah, tak boleh sujud, macam tanduk kerah. Hadis ni menyatakan bahawa manusia boleh melihat Allah pada hari kiamat. Macam ayat Quran mengatakan, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan dia boleh melihat. Adapun pandangan-pandangan yang mengatakan boleh melihat Allah Ta'ala di atas dunia, pandangan ini dhaif, terlalu lemah, tak boleh dipakar, walaupun ada dalam kitab-kitab tasawuf. Setengah kitab tasawuf menyebut ada orang bermimpi bertemu dengan Allah Ta'ala, nampak Allah Ta'ala, itu tidak boleh. Kau yang sahih mungkin hijab, nampak hijab saja, tak boleh nak tengok Allah Ta'ala di atas dunia ni. Hijab boleh, yang mendinding cahaya yang melindung antara hamba dengan Tuhan. Disebut dalam hadis Allah Ta'ala jadikan hijab di antara dia dengan hambanya yang sangat hampir dengan Allah Ta'ala di atas dunia. Nak tengok zat dia tak boleh, kerana Nabi Musa alaihi salam minta nak tengok Allah Ta'ala. Rabbi arini anzur ilaik, qala lam tarani walakin nuzur ila jabal. Wahai Tuhan, aku nak tengokmu. Nabi Musa kata, Tuhan kata mu tak boleh tengok aku, mu tengok ke bukit, iaitulah gunung Turi Saina. Manakala Allah Ta'ala menjelma
maka gunung Tur Sainah hancur sama rata dengan tanah dan Nabi Musa pengsan tak sedar. Dan terkejut Nabi Musa bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu Nabi Musa. Ahli tasawuf ni mana lebih dengan Nabi Musa? Itu Nabi Musa. Memang ada dalam kitab-kitab tasawuf. Maka jangan duk peganglah. Kerana kita pegang dengan ayat Quran yang sahih. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun dihijabkan antara dia dengan Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Itu mengikut riwayat yang paling sahih. Boleh tengok pada hari kiamat kelak. Boleh tengok Allah Ta'ala. Di atas dunia tidak ada kekuatan. Disebut dalam hadis, kalau Allah Ta'ala buang hijab antara dia dengan makhluknya, nescaya semua makhluknya akan hancur menjadi abu. Kerana tak mampu nak berdepan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi abu. Macam mana manusia sanggup, manusia biasa, Nabi Musa AS yang kita baca kisahnya pada malam Isra' dan Mi'raj, bila Nabi terima 50 semayang turun, Nabi Ibrahim tak kata apa, siapakah Nabi Musa mau naik semula minta kurang. Itu beraninya Nabi Musa. Nabi naik semula, turun, kurang lagi, sehingga tinggal 5 waktu. Itu Nabi Musa AS. Kehebatan Nabi Musa AS. Nabi yang hebat ni minta nak tengok Tuhan, tersungkur. Gunung tempat dia beribadat itu menjadi hancur sama rata dengan tanah. Ini riwayat yang sahih. Kalau ada dalam kitab-kitab tu, kitab Jawi ke kitab Arabnya, ini adalah qaul yang terlalu dhaif. Jangan kita pakai. Dhaif. Mengikut riwayat yang lain, Qis bin As-Sakan kata Abdullah bin Mas'ud bercakap di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis yang sama maksudnya, tapi dengan penyampaian yang berbeza. Katanya, idza kana yaumul qiyamati qama an-nasu li rabbil alamin 40 aman shakhsatan absaruhum ila as-sama' hufatan uratan yuljimuhu al-'araq فلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 40 عاما ثم ينادي مناد أيها الناس أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوركم وأماتكم وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل يوم ما تولوا قالوا نعم قال فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم في النار فيبقى المسلمون والمنافقون فيقال لهم ألا تذهبون قد ذهب الناس فيقولون حتى يأتينا ربنا فيقال لهم أتعرفونه فيقولون إن اعترف لنا عرفناه فقال عند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم فيخر من كان يعبده مخلصا ساجدا ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم الصفافيد فيذهب بهم إلى النار ويدخل هؤلاء الجنة فذلك قوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. Maksudnya, bila tiba hari kiamat, Allah membangkitkan manusia untuk berdepan dengan Tuhan Rabbil Alamin. Selama 40 tahun dalam keadaan mereka mendongok keras ke Allah langit kerana ketakutan. 40 tahun mendongok ke langit, tak boleh nak gerak ketakutan. Hufatan uratan, bertelanjang, berkaki ayam, tak ada pakaian 40 tahun. Selama 40 tahun telah dibangkitkan. Mereka dibelenggu oleh peluh-peluh mereka sendiri. Mereka berenang dalam peluh masing-masing. Peluh ialah hawa nafsu dan amalan jahat yang dia buat di atas dunia dulu, mengikut qadar masing-masing. Selama 40 tahun
Allah Ta'ala tidak berkata apa-apa dan tidak memandang mereka selama 40 tahun. Kemudian menyeru oleh seruan, wahai manusia, tidakkah kamu tahu kamu ada Tuhan yang adil, yang menjadikan kamu dan merupakan kamu, yang mematikan kamu dan menghidupkan kamu, kemudian kamu sembah yang lain daripadanya? Ada kalangan kamu menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, pada Allah yang menjadikan kamu? Lalu mereka berkata, ya. Mereka mengaku salah. Lalu dibawa apa yang mereka sembah di atas dunia dulu yang lain daripada Allah. Maka dibawalah Tuhan-Tuhan, benda-benda, makhluk-makhluk yang mereka puja di atas dunia dulu yang lain daripada Allah. Mereka tinggal Allah Ta'ala, tinggal hukum Allah, tinggal syariat Allah. Tubik belaka. Yang ikut berhala-berhala dibawa ke dalam neraka. Yang ikut pitih-pitih bawa masuk dalam neraka. Yang ikut pangkat-pangkat bawa masuk dalam neraka. Yang ikut apa di atas dunia ni, sehingga tinggal syariat Allah Ta'ala, ikut benda tu masuk dalam neraka. Lalu tinggallah orang Islam dan orang munafik. Tinggal orang Islam, tinggal orang munafik. Sebab orang munafik dia mari sedih juga. Dia tak pergi berhala, tak pergi sembah berhala. Dia pun mari sedih juga. Orang Islam, orang munafik, tinggal puak ni. Lalu dikatakan kepada mereka, mengapa kamu tak ikut orang ramai? Orang ramai pergi belaka dah. Pasal apa mu tak ikut? Orang semua berhala, orang semua pitih, sembah emas, sembah pakat, pergi belaka dah. Pasal apa mu tak ikut? Lalu mereka berkata, kami menunggu Tuhan kami datang. Lalu malaikat tanya, mu tahu kenal ke Tuhan kamu? Mereka menjawab, kami kenal kalau Tuhan memperkenalkan dirinya. Kalau Tuhan memperkenalkan dirinya, dia beri hidayah pada kami, maksudnya kami kenal dengan hidayah macam di atas dunia ni juga, maka kami kenal lah Tuhan kami. Lalu Tuhan menjelma dengan sifat yang layak, yang tak sama dengan makhluk. Maka tersungkurlah hamba-hambanya yang mukmin, yang Islam, yang ikhlas sujud. Dan orang munafik dalam keadaan keras, laksana dipacak belakang dengan besi. Macam besi macam daging tu, duduk di belakang dia, tak boleh nak sujud. Kerasan. Lalu mereka diheret ke dalam neraka. Hak tak boleh sujud kerasan tadi, diheret dalam neraka. Maka tinggallah yang beriman, yang ikhlas dimasukkan ke dalam syurga. Itulah maksud ayat. Wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah. Pada hari mereka diajak sujud, mereka tak mampu sujud. Iaitulah mereka yang munafik, tak boleh sujud kerah. Dalam keadaan wajah-wajah yang berada dalam ketakutan dan kehinaan. Waqad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum zalimun. Padahal mereka di atas dunia dulu mereka diajak sujud dalam keadaan mereka sihat. Mereka tak mau sujud kepada Allah. Ini kepada yang malas sembahyang pula. Tak mau sujud kepada Allah Ta'ala, padahal sihat, segar, tak mau sujud. Setengah ulama mengatakan malah pergi sembahyang jemaah. Dengan ban, dengan apa, malah nak pergi sembahyang jemaah. Masuklah juga. Seterusnya Allah berfirman, fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastajruhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Maka biarkan aku, wahai Muhammad, dan mereka yang mendustakan ayat-ayat Quran dan firman Allah ini, aku beri peluang kepada mereka selama-lama dalam keadaan mereka tak sedar. Biar mereka tak mau ikut Quran, ya wahai Muhammad, aku biarkan mereka panjang umur, sihat. Lawan Quran, lawan Allah Ta'ala, panjang umur, sihat. Aku biarkan mereka. Wa umli lahum, aku biarkan mereka dalam keadaan begitu. Tuhan biarkan mereka yang lawan Islam ni jadi sihat, panjang umur pula tu, laik umur dia. Jadi laik umur.
Payah mati sego. Jahat makin sego pula. Lawan Islam, lawan Quran. Makin gagah makin sego. Tuhan kata, wahai Muhammad, biarkan. Aku beri peluang pada mereka. Kalau dia nak bertaubat, taubat nak insaflah. Tambah insaf, mati begitu. Inna kaidi matin. Sesungguhnya hukum aku, azab aku sangat kuat. Tidak ada siapa yang boleh menentang azab aku pada hari kiamat kelak. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muskhalun. Adakah meminta upah daripada mereka, wahai Muhammad? Ke Muhammad, mereka tak mau ikutmu ni sebab mu janji nak beri upah. Sebab tu mereka tak mau ikutmu nak beri upah pada mereka. Mereka nak ngupah atas dunia ni dah, wahai Muhammad. Mu nak beri upah. Sebab tu mereka tunggu. Fahum min maghramin muskhalun. Mereka dalam keadaan menunggu upah, dalam keadaan berat nak ikutmu, wahai Muhammad. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Adakah mereka tahu perkara yang gaib yang tertulis di Lauh Mahfuz? Apa yang berlaku masa depan mereka tahu semua. Dengan sebab itulah mereka tak ikutmu, wahai Muhammad. Ada setengah tu nak tunggu peceng dulu. Lepas peceng pula banyak lagi tak selesai masalah. Banyak lagi tak selesai masalah. Akhirnya sampai 80 tahun tak balik lagi. Akhirnya mati begitu. Itu maksudnya. Dalam keadaan mereka merasa berat, adakah mereka tahu umur mereka sekian-sekian banyak? Contohnya Tuhan nak tentu umur dia 60 tahun. Dalam masa 55 tahun gomor lagi ngabisan, buat maksiat, buat ikut suka. 5 tahun lagi nak mati ni tahu dah. Maka 5 tahun ni buat ibadat benar, buat pergi umrah banyak. Pergi haji banyak, nak mati dah. Mereka tahu begitu? Mereka tak tahu. Itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Dengan sebab itu jangan main-main dalam masalah Islam ni. Jangan main-main dengan masalah Islam ni. Jangan tangguh lagi. Ikutlah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan dia, senang dengan dia, susah dengan dia, dan mati pun dengan dia. Sebagaimana kita sebut dalam tiap-tiap semayang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Sesungguhnya sembahyang aku, hidup aku, mati aku, ibadat aku, semuanya kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada ada sekutu baginya, dan aku termasuk di kalangan orang-orang Islam. Wallahu a'lam.